Ada tak di kalangan anda sebenarnya yang dah tukar radiator baru, so dah tukar casing baru, dah tukar cap, ataupun pertama kali tukar radiator, mungkin sebelum ni radiator kereta anda bocor, tukar radiator baru ataupun tukar casing baru ni ada masalah, coolant selalu kurang di dalam spare tank ataupun coolant tendang di dalam spare tank kereta anda, yang RBM akan bawakan dan kongsikan kepada anda untuk sesi kali ini. Okey, sebelum ini RBM dah sampaikan kepada anda apakah 5 punca yang menyebabkan coolant ataupun air tendang di dalam spare tank kereta anda yang RBM dah kongsikan di dalam channel RBM Radiator TV ini. So mungkin anda boleh tonton selepas ini. Okey, tapi untuk sesi kali ini agak berbeza sedikit. RBM ingin bawakan dan kongsikan kepada anda satu lagi masalah ataupun topik berkenaan dengan isu coolant selalu tendang di dalam spare tank kereta anda. So anda kena tonton sesi video RBM ni sampai habis. So jangan skip video-video daripada RBM. So RBM khawatiri jika anda tak tonton sepenuhnya video-video daripada RBM ini, anda akan ada terlepas segala poin-poin penting yang RBM ingin sampaikan kepada anda. Ramai sebenarnya sebelum-sebelum ini yang salah anggap ataupun salah faham berkenaan dengan video-video yang RBM bawakan kepada anda sebab mereka sebenarnya tak tonton sepenuhnya video-video daripada RBM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana. So bertemu lagi kita di dalam segmen perkongsian tips dan juga info berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini secara khususnya. Kepada anda yang mungkin baru pertama kali menonton video-video di RBM Radiator TV channel ini, RBM ucapkan selamat datang kepada anda. Sebenarnya channel RBM Radiator TV ini kami hanya membawakan isu ataupun topik berkenaan dengan sistem radiator kereta sahaja. Okey, sebenarnya soalan ni dah banyak juga diajukan kepada RBM sebelum-sebelum ini berkenaan dengan dah tukar radiator bos baru, dah tukar top casing baru, dah tukar radiator cap tapi coolant masih kurang ataupun coolant tendang di dalam spare tank. So apa punca sebenarnya? So jika anda lihat ini yang dinamakan top casing ataupun cover berwarna hitam di atas radiator kereta anda. Okey, so dekat sini lah ni adalah cap radiator. So kalau kita buka cap radiator ni, okay, so anda akan dapat lihat di dalam ni, di dalam filler neck ni dia akan ada satu rib, okay, ataupun dia ada satu rib di dalam ni. Okay, sebenarnya mungkin di saat anda tukar radiator tu ataupun anda tukar top casing tu, so ada masalah sebenarnya pada casing radiator ni, okay, pada filler neck ni. So rib tu mungkin direndah sedikit. Sebenarnya masalah ataupun problem ni RBM dah boleh dikatakan dah pernah jumpa sebelum ni. Ini yang RBM akan kongsikan kepada anda. Sebenarnya banyak sebenarnya variant-variant parts ataupun komponen yang berada di luar sana tentang kualiti. Banyak kualiti sebenarnya, kualiti grade A, grade B, grade C ataupun grade D yang berada di luar sana. So mungkin anda, nasib anda lah anda dapat kualiti yang dekat mana. Sebenarnya inilah yang selalu menjadi punca kenapa coolant keluar di dalam spare tank kereta anda. So ni cerita kalau anda dah tukar dah casing ni baru, radiator dah baru, radiator cap dah tukar baru. Mungkin sebelum ini radiator kereta anda bocor, anda tukar radiator baru, so tutup ada pula masalah coolant selalu kering. So inilah salah satu punca dia tadi yang anda dah sampaikan kepada anda, iaitu bibir di dalam filler neck ni kebiasaan direndah sikit, ataupun mungkin thickness ataupun ketinggian filler neck ni juga ada perbezaan. Sebab itu boleh dikatakan sebenarnya ramai juga di antara pemilik-pemilik kereta yang berada di sana yang hanya fokuskan kepada harga, mungkin nak yang harga murah, nak jimat, tapi sebenarnya ada sesuatu yang mungkin RBM ingin kongsikan kepada anda. Sesuatu parts apabila dia murah, dah tentu kita tak akan dapat kualiti yang terbaik. Okey, sebab itu bila kita nak bajet, adalah masalah kualiti sebegini, masalah-masalah sebeginilah yang memeningkan kita sehari-hari berkenaan dengan macam-macam, dah tukar tu, tukar ni, masalah masih sama. Sebenarnya keadaan ataupun kualiti sesuatu parts atau produk itu yang memainkan peranan penting. Mungkin tak salah kita berbelanja lebih sedikit atau kita bayar mahal sedikit, tapi kualiti itu adalah lebih terjamin. Sebab kita tak nak perkara-perkara memeningkan di masa akan datang sebeginilah. Kita jimat mungkin dekat sini sedikit, tapi apabila dah jadi ataupun melalui situasi seperti ini, macam-macam dah tukar dah, sebenarnya kos tu akan menjadi lebih tinggi pun, dan juga akan mengganggu urusan seharian kita. Apabila bawa kereta temperature tinggi, coolant selalu kurang, so kita nak bawa kereta pun dah tak tenang. So boleh dikatakan inilah juga salah satu orang kata benda
ataupun berkenaan dengan part ni yang kami titik beratkan di RBM Radiator, iaitu penjagaan kualiti. Sebab itu sebelum sesuatu produk tu kita lepaskan ataupun kita berikan kepada pemilik kereta, kita akan cek dulu kualiti sesuatu produk. Sama banyak sebenarnya dekat pasaran sana berbagai-bagai penghilang, pengeluar yang membuat sesuatu produk ni. Sebab itu kita kena bijak memilih segala part-parts yang berkualiti. Mungkin harga agak mahal sedikit, mungkin kita boleh accept lagi. So jika benda tu kita sekali saja pasang, selepas itu kita dah tak payah pening kepala dah, kita dah boleh pakai, kita dah boleh gunakan dah kereta kita untuk kegunaan kita sehari-hari. Sampai juga kan kita dah cerita tadi berkenaan dengan filler neck ni, walaupun perbezaan dia kita tak nampak pun dengan mata kasar. Kalau anda lihat sama je dengan yang original mungkin sebelum ni yang berada di kereta anda. Tapi apabila kita mungkin kita ukur dengan lebih detail lagi, kita ukur ketinggian filler neck ni ataupun bibir di dalam ni, ada perbezaan. Kebiasaannya ada perbezaan 0.2 mm ataupun 0.3 mm lebih rendah daripada filler neck yang radiator original tu. Sebab itu apabila radiator cap ni dia menutup filler neck tu, dia tak dapat menekan sepenuhnya spring ni. Sebab apabila bibir tu pendek, dia akan tutup sikit saja macam ni. Dia tak akan tekan spring ni. Sebab itulah 1.1 bar ni juga yang memainkan peranan penting ataupun ia mempengaruhi spring rate ni. Apabila mungkin spring rate ni hanya sikit saja tekan, sebab itu sebenarnya dia dah tak 1.1 bar dah, mungkin dah 0.9 bar ataupun 0.8 bar. Dia lebih rendah. Sebab itu apabila ada pressure di dalam radiator kereta anda, so dia akan tendang nanti coolant tu keluar melalui radiator cap tu dan seterusnya pergi kepada overflow pipe ni dan seterusnya ke spare tank kereta anda. So itulah sebenarnya antara masalah yang dihadapi. So jika anda juga mungkin kepada anda pemilik kereta yang menghadapi masalah ataupun situasi seperti ini yang RBM sampaikan kepada anda ini, so ceklah benda itu. So pastikan radiator casing itu ataupun filler neck dia tu ikut spek yang original ataupun sebaliknya. Okay, diharap jelas dengan perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa anda dapat belajar sesuatu yang baru pada sesi kali ini ataupun ada momen berkenaan dengan sistem radiator kereta ini yang mungkin anda belum pernah dengar sebelum-sebelum ini, anda jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga tekankan notification supaya tidak terlepas segala video-video ataupun update-update terbaru yang RBM ingin bawakan dan kongsikan kepada anda. Dan jangan lupa juga like video ini dan juga sharekanlah kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka lebih jelas, lebih faham lagi tentang sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini yang ingin RBM kongsikan dan bawakan kepada anda. Sampai kita berjumpa lagi di sesi-sesi kami di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.